Khobar tu nanti lah. Sekarang kita tahu dulu mubtada tu apa. Okay, mubtada tu ialah benda yang duduk di depan ayat. Maksudnya benda yang memulakan ayat. Kalimat yang memulakan ayat. Contoh dia macam kat sini aku tulis At-Talibu kan. At-Talibu ni dia duduk depan ayat. Okay, ni kalimah yang pertama, ni kalimah yang kedua. Okay, jadi At-Talibu ni ialah mubtada. Faham? Mubtada dia sampai kiamat marfu' bi dhammah. Dia tak ada mansub, tak ada majrur, dia sesa marfu'. Okey, tu lah. Okay, setelah mubtada ni senang cerita dia duduk di depan ayat, ni mubtada, ni mubtada, ni mubtada. Okey, semua ni mubtada sebab dia duduk di depan ayat. Lepas tu mubtada ni semua ni marfu'. Semua tu marfu'. Ni marfu', ni marfu' bil alif, ni marfu' bil waw, ni marfu' bil dhammah. Dhammah alif. Okey, jadi perkataan seterusnya dia ni apa? Perkataan seterusnya dia ni apa? Khobar. Khobar. Sebab apa? Sebab bila ada subjek, mubtada ni kalau dalam bahasa kita ni subjek. Bila dia ada subjek, dia mesti ada predikat. Jadi predikat dia selepas mubtada tu. Jadi kat sini predikat, ni predikat, ni predikat dia, ni pun predikat dia. Okey. Apa ni? Khobar pun dia sentiasa marfu'. Jadi sama, ni marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, marfu' bil waw, marfu' bil dhammah. Okey. Sekarang ni aku cakap kenapa kat sini marfu' bil alif, kenapa kat sini marfu' bil waw, kenapa kat sini marfu' bil dhammah, kenapa kat sini marfu' bil dhammah. Okey. Sebab dia kat sini seorang lelaki je. Nampak? Dia tak ada alamat perempuan. Alamat perempuan tu dia ada, maksud dia apa? Alamat perempuan ni dia ada ta bulat tu. Ni ta bulat ni. Ni alamat perempuan. Tapi kalau dia tak ada ta bulat tu, dia alamat lelaki. Okay. Jadi kat sini dia marfu' bil dhammah sebab dia seorang. Kat sini dia marfu' bil alif sebab dia dua orang. Dua lelaki. Kat sini dia marfu' bil waw sebab dia tiga orang. Jama'ah, senang cerita jama'. Ni musanna. Lepas tu bawah ni pula dia marfu' bil dhammah dan dia ni perempuan. Marfu' bil dhammah. Senang cerita marfu' bil dhammah ni dia untuk mufrad . Okey. Jadi dekat sini ni contoh yang aku bagi ni, semua yang aku bagi ni, semua contoh ni, semua contoh ni ialah khabar mufrad. Okey, macam mana kita nak tahu dia khabar mufrad? Dia ikut mubtada dia. Okay, kalau contoh kat sini aku bagi dia mubtada dia mufrad kan, At-Talibu. Mufrad seorang. Jadi dia punya khabar dia tu pun mesti seorang. Mumtazu. Faham? Jadi kalau dia kat sini mubtada dia At-Taliba ni musanna. Jadi khabar dia pun mesti musanna. Kalau mubtada dia jamak, At-Talibuna, At-Tullab. Tullab ni jamak taksir. Ini kalau At-Talibuna jamak muzakkar salim. Jadi dia punya khabar dia pun mesti jamak. Mumtazuna. Lepas tu kalau mubtada dia perempuan, At-Talibatun, At-Talibatu, dia punya khabar pun mesti perempuan. Mumtazatu. Faham tak? Faham. Kan aku cepat sangat. Dia mufrad ni kalau senang cerita kita faham seorang, tapi untuk khabar ni dia ikut mubtada dia. Mufrad ni asal dia memang kita faham dia seorang. Maksud dia untuk seorang benda yang menunjukkan satu benda. Contoh dia macam At-Talibu, At-Talibatu, Al-Muallimu. Dia macam apa? Dia menunjuk kepada satu benda. Benda tu satu. Faham tak? Tapi kalau kita nak cakap khabar mufrad ni, dia ikut yang depan ni. Tu khabar mufrad. Kita letak mufrad tu tempat lain. Kita cerita tentang khabar mufrad. Okay. Bila kita sebut khabar mufrad, kan, dia ikut yang depan ni, mubtada ni.
Faham? Tolibu ni dia seorang pelajar. Mumtazu ni juga seorang pelajar yang berjaya. Macam tu. Seorang pelajar yang cemerlang. Dia tak tambah alif nun, tak tambah waw nun pun dia tak tambah. Dia ikut sebiji seketul macam ni. Cuma dia tak ikut alif lam lah. Ni ada alif lam, ni tak ada alif lam. Okay. Kiranya Kat sini pun sama. kalau nak tahu dia ayat tu ayat mubtada khabar, dia memang dua perkataan je ke? Dua kalimah, dua perkataan. Tak mestinya macam kalau kita tengok khabar jumlah ismiyah kan 3 perkataan, khabar syibih jumlah 3 perkataan. Maksudnya untuk mubtada khabar je. Untuk khabar mufrad Khabar mufrad. Okey. Khabar mufrad dengan khabar jumlah fi'liyah. Okey. Faham tak? Kalau khabar mufrad ni, saya cerita khabar mufrad ni dia ikut yang depan ni. Kalau depan ni satu tak boleh. Jadi kalau kita letak alif lam kat sini, dia jadi benda lain. Dia akan jadi naat. Faham tak? Jadi sebab tu dia tak letak alif lam. Kalau kita letak alif lam, dia akan jadi naat. Sebab tu semua ni mana ada alif lam. Faham tak? Okay. So, lepas tu kita pergi kepada khabar jumlah ismiyah. Dah faham kan? Khabar mufrad kan? Faham. Okay. Nak tukar slide ke? Tukar. Tengok khabar jumlah ismiyah. Nampak? Dia tulis kat situ. Khabar jumlah ismiyah ialah khabaruhu tabda'u bi ismi. Maksudnya khabar dia bermula dengan isim. Okay. Apa yang dimaksudkan yang bermula dengan isim? Kita ambil contoh. Ambil contoh sama. At-talibu ismuhu Ahmad. At-talibu ismuhu Ahmad. Nampak? Ini contoh senang lah. Okay. Pelajar itu namanya Ahmad. Maksud dia. Okay. Ni isim ni. Isim. Kan dia kata kat sini khabar jumlah ismiyah. Khabar dia tu mesti isim. Jadi kat sini isim. Apa alamat isim? Alamat isim ni di antara dia apa maksud isim ni? Isim ni kata nama. Okay, kalau fi'il kata kerja. Jadi kat sini pelajar itu namanya Ahmad. Jadi kat sini dia tak ada kata kerja pun kan. Jadi kat sini dia isim. Dan kalau kita nak tahu dia khabar jumlah ismiyah, dia mesti ada domir. Ni domir. Okay. Jadi bila kita nak astagfirullahaladzim, apa ni? Jadi bila kita nak tahu yang mana khabar dia, kita ambil daripada ismuhu Ahmadu. Kenapa kita ambil ismuhu Ahmadu? Sebab kalau kita translatekan dia akan jadi pelajar itu namanya. Namanya apa? Dia macam tertanya-tanya. Sedangkan khabar ni dia predikat. Maksud dia macam menyempurnakan ayat tu kan. Jadi namanya Ahmad. Sampai sini. Faham tak? Jadi macam yes, jadi mubtada sebab dia duduk depan ayat. Penuh dia tadi. Nampak? Apa at-talibu ismuhu? Nampak? Ahmad. Ahmad.
Aku ambil contoh paling senang lah, sebab aku kalau buat jumlah ismiah ni aku malas fikir ayat susah-susah. Susah. Jadi At-Talibu ni namanya Ahmad. At-Talibu ni mubtada, macam Fifah cakap At-Talibu ni mubtada. Sebab apa mubtada? Sebab dia di depan ayat. Ismuhu Ahmad ni apa? Ismu Ahmad ni khabar kepada At-Talibu ni. Dua perkataan ni khabar kepada At-Talibu ni. Dua perkataan tu satu khobar ke dua perkataan tu dua khobar? Dua perkataan ni satu khabar. Satu khobar. Jadi kita nak kata mana khabar jumlah ismiah dia? Dua ni. Dua ni perkataan, dua ni khabar jumlah ismiah kepada At-Talibu ni. Lepas tu kita translate balik kan. Pelajar itu namanya Ahmad. Namanya dia macam tersangkut kat situ kan. Jadi kita nak i'rab ismuhu ni apa? Ismuhu ni mubtada sani. So dia macam nak memulakan ayat yang baru. Macam, bukan kita kata dia ni ialah ayat yang baru. Macam nak mulakan ayat yang baru. Jadi kalau kita translate dia, At-Talibu ismuhu Ahmad. Pelajar itu namanya Ahmad. Faham tak? Faham? Jadi ismuhu ni dia akan jadi mubtada sani. Bila dia ada mubtada, mesti ada khabar kan. Khabar dia kat sini. Khabar sani. Kenapa jadi khabar sani? Sebab ismuhu Ahmad ni khabar awal. Ismuhu Ahmad ni jadi khabar awal kepada At-Talib. At-Talib ni pula mubtada awal. Faham tak? Sekejap, At-Talib tu mubtada awal. Lepas tu ismuhu Ahmad tu khabar kan? Ismu khabar. Lepas tu mubtada sani tu macam mana ismuhu tu boleh jadi mubtada sani? Sebab kalau kita tengok kan, ismuhu ni ayat dia macam tergantung. Macam tergantung. Kalau kita cakap okey, At-Talibu ismu pelajar itu namanya. Jadi kita akan tanya namanya yang apa? Siapa? Namanya. Lepas tu kalau kita titik kat sini tu habis, titik situ. Pelajar itu namanya habis. Mestilah orang yang kacau, kau cakap apa ni siap? Macam tu lah. Dia kata, cuba kau beritahu aku detail sikit. Aku tak faham lah. Lepas tu kau akan sambung. Alah, yang Ahmad tu macam tu lah. Jadi, dia macam umpamakan yang ni mubtada sani. Sebab dia macam menyempurnakan, dia macam memulakan ayat yang baru. Macam memulakan ayat yang baru. Faham tak? Faham? Dia macam kalau kita cakap okey, At-Talibu ismuhu, pelajar itu namanya. Kita mesti macam siapa lah? Namanya. Kau cakap apa ni? Macam tu lah. Lepas tu kita akan cakap alah yang Ahmad tu. Jadi Ahmad ni dia akan jadi khabar kepada ismuhu ni. Sebab ismuhu ni kalau kita macam dia macam macam memulakan ayat yang baru. Faham kan? Faham. Jumlah ismiah yang ada mubtada sani, khabar sani ni. Jumlah fi'liyah tak ada? Jumlah fi'liyah Ada juga. tak ada. Tak ada. Okay. Untuk dia. I'rab lah. Okay. Khabar mufrad ni tak payah i'rab kan, sebab orang dah tahu kan. Khabar mubtada marfu' bi dhammah, lepas tu khabar marfu' bi dhammah kalau dia mufrad. Kalau dia musanna, khabar marfu' bil alif li'annahu musanna. Kalau dia bil waw, khabar marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Faham kan? Tahu kan yang tuan? Okay. Jadi apa? Okay, jadi kalau untuk khabar jumlah ismiyah ni,
kita nak i'rabkan mubtada awal ni senang. Kau tulis mubtada awal, kau ulang balik. Mubtada awal marfu' bi dhammah. Mubtada awal mubtada marfu' bil dhammah. Okey, bil dhammah. Macam ni ya. Untuk ni lah at-talibu ni. Lepas tu untuk ismuhu ni pula kau akan tulis mubtada sani, ismu ni mubtada sani, baru tulis ni mubtada sani, marfu' bil dhammah wa huwa al-mudhaf wa dhamir muttasil mabni li al-dhammah في محل جر مضاف إليه. Okay, jadi kalau untuk i'rab mubtada sani tu dia akan jadi macam ni. Jom nampak apa ni. Nampak? Susah nak terang korang. Nampak? Ni Try tunjuk i'rab untuk satu perkataan dulu. Macam tunjuk satu-satu perkataan. Okay, aku ambil kat sini ismuhu kan. Aku ambil isim. Isim. Mubtada sani. Marfu' bil dhammah wa huwa al-mudhaf. Nampak? Nampak. Okay. I'rab dia sama. Dari benda datang mudhaf tu sebab dia ada dhamir. Ni dhamir dia. Ha tu. Ha tu dhamir. Idhafah ni ataupun mudhaf ni macam mana kita nak tahu dia mudhaf apabila telah berkepit dua isim. Faham tak? Bila dia berkepit dua isim tu akan timbullah mudhaf dan mudhaf ilaih kat situ. Contoh dekat sini nampak kan? Ha ni dia berkepit dengan ismu ni. Jadi dia akan jadi mudhafu ilaih. Ha tu akan jadi mudhafu ilaih, ismu ni akan jadi mudhaf. Sebab dia berkepit. Faham tak? Dan dia akan jadi satu perkataan. Namanya satu perkataan. Kalau tidak, asalnya nama dia. Nama dia. Nama ni satu perkataan, dia satu perkataan. Tapi bila dia bercantum, dia berkepit, dia akan jadi namanya. Dia akan jadi satu perkataan. Tu ringkasan untuk mudhaf. Okay, jadi kat sini ismu ni mubtada sani marfu' bid dhammah wa huwa al-mudhaf. Sama agak macam korang i'rab apa ni mubtada awal kan. Mubtada awal marfu' bid dhammah. Ni cuma korang tambah mubtada sani marfu' bid dhammah. Tambah sani ya. Tukar sani dengan awal tadi. Lepas tu kau tambah sini sikit wa huwa al-mudhaf. Sebab apa? Sebab dia ada dhamir. Fa'in dhamir. Ni. Jadi ha tu korang nak i'rab dia akan jadi ha dhamir. Kasih. Ini nama lelaki. Terima kasih.
Tu. Ni untuk ha tu. Bijak, apa beza domain mutasil dengan mustatir? Lupa dah. Sama maksud dia. Sama eh? Domain mustatir dengan domain mutasil. Itu sama domain yang bersambung. Lepas tu kalau contoh dalam i'rab tu guna salah satu tu diterima ke ataupun Diterima. okey. Asalkan jangan letak domain munfasil tu. Mutasil ni, mutasil. Lawan dia, munfasil. Munfasil. Ini maksud dia, apa kabur kan? Okey. Mutasil ni maksud dia sambung. Dan ni maksud dia pisah. Contoh domain munfasil ni anta, ana, lepas tu huwa. Contoh dia huwa. Mutasil ni macam huma, yang sambung dengan senang cerita dia ada sambung lah dengan satu perkataan kat depan ni. Mak ada kelas. Faham? Contoh kita ambil kat sini contoh yang sama macam tadi lah. Ismu. Jadi bila ada domain kat sini, dia akan dikira domain mutasil. Sebab dia bersambung dengan perkataan depan dia ni. Kat sini. Tapi kalau munfasil, dia akan kata contoh dia, ana akal tu. Macam tu. Tak tahu? Tahu. Abang ni. Awak dia nak pergi rumah ni lah. Dia nak pergi rumah. Ha? Dia nak pergi ambil cukup je. Tak ada. Kami tak ada. Masuk lah. Dia ada kunci kan. Okay. Tu lah beza dia. Domain mutasil dengan domain munfasil. Okay. Lepas tu ni i'rab. Tu domain mutasil. Kenapa mutasil? Sebab dia bersambung dengan isim ni. Dia bersambung. Lepas tu kenapa mabni? Sebab dia punya harokat dia tu takkan berubah sampai kiamat. Faham tak? Mabni ala dhammah. Maksud dia harokat dia tu takkan berubah. Okey. Lepas tu fi mahalli jar mudhafu ilaih. Kenapa fi mahalli jar mudhafu ilaih? Kalau kita fahamkan mudhafu ilaih ni dia sampai kiamat majrur. Tapi kat sini dia dhammah. Kat sini dia dhammah. Dia dhammah. Jadi kita macam mengkadarkan dia ni dhammah tapi dekat tempat jar mudhafu ilaih. Faham tak? Kita umpamakan dia ni kita umpamakan dia ni jar dekat tempat mudhafu ilaih, tapi hakikatnya dia dhammah. Faham tak? Oh. Dia maksudnya nanti kan ke atas kan ada wahwal mudhaf kan. Bawah tu yang sambungan dia apa ha tu domair mutasil tu memang dikira mudhafun ilaih lah kan. Ya. Sebab dia ada mudhaf, syarat dia mesti ada mudhaf dan mudhafu ilaih. Bila cukup dua syarat ni, setelah kalau maksud dia macam kau tulis kat sini, kalau kau tulis kat sini dia ada mudhaf kan. Kau tulis kat sini dia mudhaf. Tapi dekat domain ni kau tak tulis mudhafu ilaih ni. Salah lah. Sebab kat sini kau dah tulis mudhafu dekat sini kau dah tulis mudhaf. Jadi dia mesti kena cari dekat mana mudhafu ilaih dia tu. Jadi mudhafu ilaih dia dekat domain ni, domain ha ni. Jadi jangan tulis lah fi mahalli jar mudhafu ilaih. Jangan tinggal lah. Kalau kau kata macam dia, kau kata okey dia ni baris dhammah. Lepas tu orang akan cakap, tapi dia mudhafu ilaih mestilah dia majrur. Kenapa kau cakap dia dhammah? Jadi sebab tu lah kita i'rab dia macam ni. Fi mahalli jar mudhafu ilaih. Dia tu dhammah tapi dekat tempat jar mudhafu ilaih. Faham tak? Faham. Macam tu lah i'rab dia punya ni mudhafu ilaih.
Benih tu sebab baris dia takkan berubah sampai bila-bila. Oh. Baris ha tu kan, ha dobel tu kan. Dia takkan berubah sampai bila-bila. Dia sesa hu. Itulah. Tak pernah orang sebut kalau ha tu ada tapi untuk perempuan ni cerita dia kat lelaki. Jadi bila dekat lelaki mana ada orang baca ha, orang akan baca hu kan selalunya untuk lelaki. Hu ma lepas tu huma huna tak silap aku. Kalau huma tu dia punya i'rab mabni ala sukun ke? Huma Kan yang tu kan hu kan. Kalau contoh macam huma ke hum ke, i'rab dia mabni ala sukun. okey. Sebab dia takkan berubah baris tu. Okay. Lepas tu Ahmad ni macam mana nak i'rab Ahmad ni? Macam mana nak i'rab Ahmad ni? Macam mana korang i'rab? Macam mana korang i'rab khobar tu? Macam tu lah korang i'rab Ahmad ni. Jadi korang akan tulis khobar sani Ahmad ni. Khobar sani marfu bidhammah. Macam tu. Saya kabur. Macam tu. Macam mana korang i'rab khobar, macam tu lah korang i'rab khobar sani dia. Cuma tambah sani je kat sini. Aku tak buat pun macam tu. Aku buat macam ni lah. Lepas tu kalau untuk kita tulis macam keseluruhan khobar jumlah ismiyah dia ni, kan, khobar jumlah ismiyah dia ni, aku akan tulis, kalau aku lah. Aku akan tulis ismu Ahmad. Ismu Ahmad khobar. Ismiyah. Lagu apa yang Cina? Ni apa untuk i'rab keseluruhan maksudnya macam dekat mana khobar jumlah ismiyah dia tu. Kan aku cakap khobar jumlah ismiyah dia ismu Ahmad kan. Ismu Ahmad ni aku punya i'rab lah. Ismu Ahmad khobar jumlah ismiyah marfu fi mahalli rafu' khobar li mubtada awal. Aku tak ikut ayat ustazah, aku buat ayat sendiri. Maksud dekat sini khobar jumlah ismiyah dah. Maksud dia kita dah sebut kan, khobar jumlah ismiyah dah sebut. Maksud dia nanti saya akan tanya, okey, kat mana khobar jumlah ismiyah dia? Ismu Ahmad, khobar jumlah ismiyah. Okey, dah dapat, maka lepas tu khobar apa hukum dia? Marfu. Dapat maka, lepas tu dekat mana dia punya apa ni macam, okey, macam mana kita nak terang dia ni mubtada awal sebab ada mubtada sani. Jadi kau akan tulis fi mahalli rafu' khobar li mubtada awal. Itu. Faham? Kalau dia ada kalau dia tak ada apa? Siapa kau semua tadi macam ni. Bagi aku buat macam ni sebab tak nampak apa ni, tak nampak panjang, nampak pendek macam tu lah. Lepas tu senang faham sikit macam okay, semua. Yang simple ni kan dia dikira markah ke? Wait.
Oh, okay, kita. Sebab bagi aku dia dah ada dia punya apa ni, syarat dia. Kalau syarat i'rab kan dia kena ada first mauqi' dia. Mauqi' dia apa? Khabar jumlah ismiyah. Dah ada dah. Mauqi' dia khabar jumlah ismiyah. Lepas tu hukum dia apa? Marfu'. Lepas tu alamat dia tu fi mahali rafu' khabar li mubtada'. Adik dia. Kalau yang fi mahali rofat apa rofat tak sebut tak apa. Fi mahali rafu' apa ni? Yang ni tak payah sebut. Maksudnya macam marfu' dia mubtada awal. Marfu' dia mubtada' awal Dia tak ada yang fi mahali rofat. Boleh ke? Macam ni. Maksudnya kita cakap khabar jumlah ismiyah marfu' li mubtada' awal. Macam tu. Kau kan sebut juga yang fi mahali rofat. Yang tu kau tak tahu lah. Kau rasa kalau ikut aku kau rasa boleh kot. Sebab kau dah cakap kan Ismu Ahmad ni kau dah bagi tahu dia khabar jumlah ismiyah. Lepas tu kau dah bagi tahu hukum dia. Lepas tu kau dah bagi penerangan ke Ismu Ahmad ni khabar untuk mubtada' awal. Macam tu kan? Jadi bagi aku okey dah. Tapi tak tahu Ustazah terima ke tak. Okay. Sebab kau dah terang kan. Kau dah bagi tahu semua Ahmad ni khabar untuk mubtada' sani. Mubtada' awal. Bagi aku macam dah okey dah. Dah tak ada benda yang macam tertinggal macam tu lah. Alright. Okay. So setelah khabar jumlah ismiyah, faham tak? Khabar jumlah ismiyah macam mana boleh jadi mubtada' sani, macam mana boleh jadi mubtada' awal, macam mana boleh jadi khabar sani, mana khabar awal dia. Faham kan? Faham. Alah, cakap je tak faham. Pasal ya? Aku rasa aku terang, aku tak faham. Cakap je tak faham, aku tak faham. Alah, Okay, cakap faham je kan? tak faham. Kalau faham ni lah, pergi khabar apa ni? Dia mau aku boleh jadi. Apa ni? Khabar jumlah fi'liyah. Kan ada yang tak faham? Memang ada lah. Ini apa ni? Khabar jumlah fi'liyah. Okey, kita ambil contoh Ustazah. Malas aku tulis. Kita ambil contoh Ustazah khabar jumlah fi'liyah. Okey. Okey, kita tengok kat situ contoh Ustazah. Kita ambil Zaidun qama akhuhu. Zaidun tu kenapa dia mubtada'? Sebab dia duduk di depan ayat. Jadi dia akan jadi mubtada' hukum dia sentiasa sampai kiamat marfu'. Lepas tu dia marfu' bi apa? Marfu' bi dhammah. Kalau kau nak tulis az-zahir ala akhiri pun boleh kak. Tapi kalau nak senang macam mubtada' marfu' bi dhammah. Macam tu lah. Okay, lepas tu qama ni fi'il. Qama ni lah khabar. Faham tak? Khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah ni ialah khabar dia tu mesti fi'il. Okay, cantik. Tadi khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah tu khabar dia tu mesti isim. Tapi kalau khabar jumlah fi'liyah, khabar dia tu mesti fi'il. Fi'il ni apa? Fi'il ni kata kerja. Contoh dia bangun, tidur, pukul, sepak, pergi, makan, minum, macam tu lah. Okay. Jadi kat sini qama ni maksud dia berdiri. Berdiri. Jadi dia fi'il lah, berdiri kan, fi'ilan, perbuatan. Jadi dia fi'il madi mabni 'ala al-fathah. Okay, kenapa fi'il madi? Fi'il madi macam mana kita nak tahu dia fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il yang terdiri daripada 3 huruf. Dan fi'il madi ni perkara yang dah lepas. Jadi kita akan sebut kat sini Zaid tu Zaid qama akuhu. Zaid tu telah berdiri abangnya, macam tu lah. Faham tak? Zaid tu telah berdiri tu fi'il madi, abangnya. Macam tu lah. Apa susah ke? Susah bagi contoh Abang Zaid telah berdiri. Telah berdiri sebab dia fi'il madi kan. Tak apa susah ke? Contoh. Abang Zaid telah berdiri lah kan? Abang dah berdiri tapi susah. Siap contoh susah.
Kau buat Macam contoh tahu sendiri je lama. Wah, aku lah. Susah ke? Okay lah, kau ambil ni lah. Sekejap. 10,000. 10,000. 10,000. Syarabah kalimat. Sekejap. Fine. Okay, ni contoh aku lah. Nampak? Besar buku ni. Nampak? At-talibu syaraba al-ma'. Pelajar itu telah meminum air. Okay, jadi at-talibu ni mubtada sebab ada di depan ayat. Mubtada. Okay, jadi contoh yang kedua kita nak tahu dia mubtada, kau akan i'rab dia macam ni. Pelajar itu tu maksud dia kau menuju kepada pelajar tu kan. Jadi dia akan jadi mubtada. Bila ada perkataan itu, maksud dia perkataan tu mubtada. Faham tak? Jadi kat sini aku i'rab dia pelajar itu. Jadi maksud dia pelajar ni mubtada. Bila kita nak i'rab kita akan cakap pelajar itu, mak itu, guru itu, semua itu tu perkataan tu lah mubtada. Faham? Okay, jadi syaraba ni ada mana? Awak dia mati duduk sini. Okay. Syaraba ni fi'il. Ni mubtada. Mubtada fi'il. Ni mudhaf pula apa ni? Maf'ul bih. Okay. Mubtada kan kita dah tahu dah ada marfu' bi dhammah apa semua bla 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 bla. Kenapa dia marfu' bil alif dia musanna, kenapa dia marfu' bil waw sebab dia jamak. Okay, setelah itu okay, ni fi'il madhi. Ni fi'il ni syaraba ni minum. Telah minum. Dia masuk. Cik dia main. Si dia main. Duduk depan lah. Okay. Syaraba ni fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Sebab syaraba. Okay. Sebab dia baris akhir dia tu fathah. Yolah. Lepas tu lagi satu dia ni. Fi'il 3 huruf. Fi'il madhi. Jadi tertulis dia fi'il madhi. Dia asal kalimah. First. Yang pertama asal kalimah. Yang kedua mesti berbaris fathah. Untuk seorang itu mana terdiri. Okay, ni macam ni kita nak tahu dia fi'il madhi. Dia mesti asal kalimah fi'il tu. Contoh dia macam syaraba. Kalau syaraba ni kan, kalau fi'il mudhari' ni dia akan jadi yashrabu. Yashrabu. Jadi asal kepada yashrabu tu apa? Asal katanya yashrabu tu syaraba. Macam tu lah. Lepas tu mesti berbaris fathah untuk seorang. Seorang tu maksud dia huwa. Jadi huwa syaraba. Macam tu lah. Syaraba baris fathah kan. Lepas tu mesti terdiri dari 3 huruf. Shin 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf. Jadi bila dia dah terdiri 3 huruf, dia mesti fi'il madhi. Dia tak ada penambahan huruf. Penambahan huruf ni macam tambah ya kat depan. Macam tu lah. Tu kalau tambah perkataan atau tambah huruf dekat depan, maksudnya dia jadi fi'il mudhari'. Okay, lepas tu jadi kalau kita nak i'rabkan syaraba, lepas tu alma atau libu ni macam mana? Kita akan i'rab dia macam tadi lah. Mubtada marfu' dhammah. Lepas tu syaraba ni fi'il madhi
Iya. Aduh, Wah, Ustaz bodoh. Sano. Dan kelak aku tak tahu. Mak ayah mana? Aku tengah jawab kamu. Ini mak ayah tu. Ini betul dah. Ini ni ya. Ini masuk ni ya. Aku dah Jadikan dia selamat. tak cakap macam tu. Fi mahali rafu. Fi mahali Naik rafu. aku tak? Ajar esok. Takkan ajar. Dia isi form lah. Ajar. Ajar apa? Ada ajar apa? Ni kau member aku. Bang, kek dilayan mana? Hah? Ajar apa? Hah? Boleh bukit donat kami. Kau nak bantai. Kek. Ni dia punya error dah. Kena balik lah. Tak tahu tak. Untuk lagi kelas. Nampak? Faham? Minta orang kali je. Ni yang tengok sini tak? Tidak. Nampak? At-talibu mubtada marfu' bi dhamma. Dia mubtada sebab dia duduk di depan ayat. Bagi lah ibu. Bagi lagi. Mubtada dia duduk di depan ayat. Talibu ni duduk di depan ayat kan. Kau nak baca. Subjek dia. Makin Nampak? At-talibu dia marfu'. Jadi kita tulis marfu'. Lepas tu ni bukan waw ni dhammah ha. Jadi kita tulis bi dhamma. Lepas tu syaruba fi'il madhi mabni 'ala al-fathah. Sebab apa dia mabni? Sebab tak ada orang baca syarubu, tak ada orang baca syarubi. Sampai kiamat orang akan baca syaruba. Okey, macam tu buat kita tulis mabni. Dia jual macam mana yang di Novo i7.
Bodoh. Memang tak boleh jadi cikgu kau. Memang tak boleh jadi cikgu. Dia nak jadi pensyarah. Bagi orang pelik. Yo Aiman, jadi syarah. Nampak video ustaz. Tak mau. Ustaz. Ustaz. Oh, let's go. Yo jadi syarah apa yang Ustaz. Aiman. Yo ada tak ada Ustaz ah. Syekhul Aiman. Anak nak tak pendapat nak tanya hukum Aiman. Kalau tembak dia. Terima kasih je, Mat. Makan. Ha? Makan lah. Macam mana? Hmm. Kadang nanti tak ada. Dia makan. Okay. Dapat. Sorry ya, lemah sikit. Apa tu? Okay. Ni syaroba ni fi'il sebab dia kata kejap. Okay, dari situ kita tulis. Kita kena tengok dia jenis fi'il apa. Kalau dia fi'il mudhari' kita kena tulis fi'il mudhari'. Kalau dia fi'il amar kita kena tulis fi'il amar. Kalau dia fi'il madhi kita kena tulis fi'il madhi. Keluar aku pakai pergi kuliah. Uish. Ya, Tak faham. Okay, dekat sini kita tulis fi'il madhi mabni 'ala al-fathah. Sebab apa mabni? Sebab kita tak pernah baca dia syarobu, syarobi. Saya baca dia syaroba. Lepas tu al-ma' ni pula maf'ulul bih. Sebab apa? Kita menerangkan, kita memberi penerangan atas apa yang dia buat. Contoh dekat sini dia minum. Okay, dia minum apa? Dia minum air. Macam tu. Kita terang. Okay, dia minum ayam. Dia minum air. Lepas tu kita akan tulis maf'ulul bih mansub bil fathah. Setiap maf'ulul bih, maf'ulul la, maf'ulul fi semua mansub. Pandai kan? Okey kan? Okay. Tak. Tak ada. Lepas tu kita macam okay, kat mana khabar dia? Khabar dia dekat syaroba ni. Khabar dia dekat syaroba tu saja. Jadi kita akan ambil syaroba khabar jumlah fi'liyah fi mahalli rafu' khabar li mubtada'. Faham tak? Salah ya, mari aku rasa satu ya. Tak ada. Selalunya jadi ni lah maf'ul bih selalunya. Sebab syarat untuk menjadikan ayat tu lengkap dan mufid ni macam mufid ni kalau kita translate berfaedah lah, tapi senang cerita ayat sesuai lah. Ayat yang sesuai dan lengkap kan, dia pertama mesti ada fa'il. Lepas tu kedua mesti ada fa'il. Lepas tu ketiga mesti ada maf'ulul bih. Ada tiga ni maksud dia ayat tu dah lengkap. Selalunya lah. Kalau untuk menjadikan satu ayat yang lengkap mesti ada tiga ni. Fa'il, fa'il, maf'ulul bih. Kiranya at-talibu tu dia dikira at-talibu tu dia dikira fa'il kan. Cuma dekat dalam khabar jumlah fi'liyah ni dia tukar kepada mubtada'. Okey. Tu al-maq tu maf'ul bih. Syaroba tu pula dia jadi khabar jumlah fi'liyah. Sebab apa? Kita kata sebab khabar dia fi'il. Nampak kan? Kan selepas mubtada' mesti ada. Apa Kak Abu ni?
Okey. Selepas mubtada kan mesti ada khabar kan. Jadi khabar dia selepas mubtada tu. Jadi syaraba ni lah. Kalau kita macam, okey, kenapa kita tak ambil sampai al-ma' ni? Sebab kalau kita translate kan, pelajar itu telah minum. Titik. Faham kan? Kau dah faham kan? Okey, dia minum. Dah faham kan? Dia macam tak tergantung. Faham tak? Pelajar itu telah minum. Pelajar itu telah makan. Dia macam, okey, tak apa. Kau takkan tanya lebih. Bukan macam khabar jumlah ismiyah tadi. Kalau khabar jumlah ismiyah tadi, kau akan cakap macam, okey, pelajar itu namanya, betul orang cakap. Cakap dah lagi. Nama apa? Nama apa? Macam tu. Dia macam tertanya-tanya. Tapi kalau kat khabar jumlah fi'liyah ni, pelajar itu telah minum. Okey, kau pun macam, okey. Macam tu lah. Faham tak? Sebab tu kita tak ambil sampai al-ma' ni. Kita ambil syaraba ni. Okey. Okey. Lepas tu khabar dia pula tu syaraba tu. Lepas tu ambil contoh yang kedua. Macam mana bodoh? Tak bilang. Ambil contoh yang kedua. Sekejap. Ini contoh kedua. Ini contoh kedua. At-tullab yashrabuna al-ma'. Okay. Jadi at-tullab tu mubtada marfu' bid-dhammah li'annahu jama' taksir. Kenapa aku bagi reason? Kenapa aku tulis kat sini li'annahu? Kenapa aku tulis li'annahu? Sedangkan sebelum ni aku tak tulis pun kan. Li'annahu mufrad, li'annahu kenapa bla bla bla. Sebab kalau kita macam mubtada marfu' bidhammah, kau dah faham. Kalau marfu' bidhammah ni mesti dia mufrad. Tapi kat sini aku bagi contoh dia jamak taksir. Jadi aku akan bagi reason. Selalunya orang akan faham dhammah ni untuk mufrad kan. Tapi kali ni aku bagi contoh. Aku bagi sebab kenapa aku kata dia dhammah, sebab dia jamak taksir. Faham tak? Sebab selalunya dhammah ni kita akan faham dia mufrad. Tapi jamak. Tapi disebabkan aku bagi jamak, lepas tu aku kata dia dhammah.
Dia orang kata tanya, sebelum ni domah untuk mufrad, kenapa kau kata untuk jamak pun dia boleh domah? Sebab dia jamak taksir. Macam tu, faham tak? Faham. Macam ni, Okay, sebelum kan aku cakap kalau untuk domah ni kan untuk mufrad kan. Domah ni untuk mufrad. Tapi aku buat untuk jamak ni atulab ni jamak. Atulab ni jamak. Jamak untuk atolib ni. Nampak ni? Atolib, jamak dia atulab. Okay. Okay. Aduh. Sekejap. Sini lampu. Okay, atolib. Atulab. Atulab ni. Okay, aku cakap dia domah sebab dia jamak taksir. Jadi bila kau dah tahu dia jamak taksir kan, dan kau bagi dia domah, kau kena bagi tahu dia reason. Sebab selalunya orang akan cakap, domah ni untuk mufrad. Kenapa kau kata untuk jamak taksir pun dia domah? Jadi kau kena bagi tahu okay, sebenarnya aku kata dia domah sebab dia jamak taksir. Macam tu. Faham tak? Sebab selalu kan kita macam domah ni untuk seorang kan. Betul. Dia sebab setengah orang dia mindset macam tu. Jadi sebab tu kau kena beritahu okey. Li'annahu jamak taksir. Sebab dia domah sebab dia jamak taksir, bukan sebab dia mufrad dah. Macam tu. Faham tak? Faham? Okey. Lepas tu yashrubun. Okay, yashrubun ni disebabkan dia ada penambahan huruf di depan. Ni, ya tu penambahan huruf. Kita tak tengok waw nun ni kita tengok ya ni. Waw nun ni dia duduk di belakang. Kita nak tengok penambahan huruf ni, kita tengok kat depan. Okey. Bila dia jadi ya, bila ada penambahan huruf kat depan ni, asal dia syaraba. Nampak kan? Asal dia syaraba. Tapi bila ada penambahan huruf kat depan ni, dia tambah ya sini, dia akan jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', nampak? Fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il mudhari' ni hukum dia marfu'. Dia tak jadi mabni sebab fi'il mudhari' ni dia punya hukum dia tu boleh berubah. Seandainya depan fi'il mudhari' ni ada watul jazam, ada watul nasab, hukum dia pun bertukar. Ada watul jazam dengan ada watul nasab ni macam mana? Ada watul nasab ni dia contoh perkataan dia alan, izan, kai, macam tu. Ada watul nasab ni dia menasabkan fi'il mudhari' ni. Kalau ada watul jazam, dia menjazamkan fi'il mudhari' ni. Faham tak? Lawa pun dah. Ni contoh dia. Aku rasa ialah okey, contoh dia ada watul nasab ni, alan, izan, kai. Contoh kalau kita nak ingat ada watul nasab ni bila dia ada nun. Nampak nun. Nampak? Contoh dia. Kalau kita nak tahu dia okey, dia ni ada awak apa? Kalau kita nampak nun kat sini, nun. Okey, ada watul nasab. Macam tu. Faham tak? Kalau ada watul jazam pula, kita akan ingat okey, dia lam. Semua ada watul jazam ni dia mesti berkaitan dengan lam. Lamun nahya, lamu apa benda kita. Lepas tu lam, lamma. Macam tu. Macam ni. Sebaik. Okey. Inilah maksud dia, ada watul inilah benda yang boleh merubahkan baris fi'il mudhari'. Ada watul nasab dengan ada watul jazam. Seandainya ada salah satu daripada dua benda ni, dia ada berubahlah baris ni daripada yashrobu dia jadi yashroba.
Lepas tu kalau contoh dekat sini lamun nahiyah daripada yashrabu, dia akan jadi la yashrab, macam tu. Dia menjazamkan dan menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Faham kan? Kalau ada waktu nasab ni dari atas lah. Nasab ni kalau kita untuk macam hukum ni mansub. Nasab ni maksud dia mansub. Jazam ni maksud dia majzum. Majzum maksud dia sukun. Maksudnya kalau ada adawat tu dia akan hazaf nun kan? Dia akan hazaf nun. Ada mana-mana adawat ni mesti hazaf nun. Lepas tu dia akan tukar nun tu jadi alif ke apa. Macam itulah. Jadi bila fi'il mudhari' dekat i'rab dia jadi macam ni. Fi'il mudhari' marfu', marfu' sebab dia tak ada ni lah. Dia tak ada waktu nasab, dia tak ada waktu jazam. Jadi kita kata dia marfu', lepas tu bisubutin nun. Okey, siapa dia bisubutin nun? Sebab kita sebut nun ni. Nun ni yang paling penting kalau dalam fi'il mudhari'. Untuk jamak lah, jamak, musanna. Nun ni yang penting. Sebab apa? Sebab kalau ada dua benda ni, ada waktu nasab dengan ada waktu jazam ni, nun ni akan hilang. Nun ni akan hilang. Faham kan? Nun ni tak, sekarang ni aku tak hilangkan nun ni sebab dia tak ada alamat kat depan ni. Tak ada depan ni, tak ada alamat. Tak ada waktu nasab, ada waktu nasab dengan ada waktu jazam. Okay, sebab tu nun ni kekal. Okay, lepas tu kita akan tulis wa fa'iluhu dhamir muttasil fihi taqdirihi hum. Sebab apa? Sebab at-tullab ni dia dah jamak. Jadi yashrabu ni pula mestilah jamak. Faham tak? Sebab fi'il ni dia ikut kepada fa'il dia. Tullab ni lah. Kalau tullab ni jamak, fi'il dia pun kena jamak. Okay. Kalau yashrabu ni jamak dia akan jadi wawu nun. Lepas tu dia akan jadi hum. Sebab apa hum? Sebab tullab ni dia lelaki dan jamak. Faham tak? Jadi hum ni dia lelaki dan dia jamak. Faham. Okay. Di sebab tu kita akan tulis wa fa'ilu dhamir muttasil fi taqdiri hum. Okay. Lepas tu al-ma' ni sama macam tadi ya. Al-ma' tu apa ni? Maf'ulul bih mansub bil fathah. Macam tu lah. Dah faham kan? Yang fi'il mudhari' tadi i'rab dia fi'il mudhari' marfu' bi subutin nun je. Disebutin nun. Tu lah. Lepas tu tulis lah wa fa'iluhu dhamir muttasil sebab dia ada dhamir kat sini. Ada dhamir kan kat situ. Nampak? Ada dhamir kan wawu nun dengan ya. Nampak? Wawu nun dengan ya. Ada dhamir dekat situ. Jadi kita akan cakap wa fa'iluhu dhamir muttasil fi taqdiri hum. Faham kan? Faham. Okay. Tu al-ma' tu maf'ulul bih mansub bil fathah. Nak tukar slide ke apa? Pasal? Okay, 3 slide. Okay. Al-hafilatu amama madrasah. Okay. Nampak ayat ustazah tu. Al-hafilatu amama madrasah. Okay. First kita kena tahu khabar syibih jumlah. Okay. Khabar syibih jumlah ni adalah khabar tu mesti terdiri sama ada daripada segi zorof. Zorof ni tak kira lah zorof zaman ke zorof makan ataupun harfu jar. Harfu jar ni macam fi, ila, stu, an, ala, macam tu lah. Lepas tu kalau zorof zaman, zorof makan ni zorof tempat.
Contoh dia macam apa ni, ama-ama. Nampak? Ama-ama ni maksud dia depan Depan tak silap aku. Ama-ama depan. Ama-ama depan ama-ama depan. Contoh dekat sini ama-ama depan. Jadi dia macam menunjukkan tempat kan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tu maksud dia zorof makan. Selain amama ni ada lagi waro'a, fauqa, tahta, bijanib, banyak Lepas tu zorof zaman ni pula zorof menunjukkan masa. Contoh dia macam qabla, ba'da, macam tu lah. Sebelum, selepas, nanti, macam tu lah. Jadi kat sini Ustazah ambil zorof makan. Okay. Al-hafilatu tu mubtada sebab dia duduk di depan ayat. Al-hafilatu mubtada sebab dia duduk di depan ayat. Jadi mubtada macam biasa sampai kiamat marfu bidhamma. Lepas tu amama ni pula zorof. Zorof makan mansub ataupun mabni, okay, bil fathah. Wa huwa al-mudhaf. Sebab apa dia mudhaf? Sebab apa ni? Dia memang dia punya i'rab dia macam tu. Faham tak? Sebelum ni kan aku cakap kalau dia berkepit apa semua tu kan. Tapi yang ni dia ada macam keistimewaan dia sikit. Dia ada keistimewaan dia. Disebabkan i'rab dia selepas zorof mesti jadi mudhaf ilaih. Dekat sini al-madrasah ni jadi mudhaf ilaih. Zorof ni akan jadi mudhaf. I'rab dia memang macam tu. Walaupun ayat dia tak bercantum. Okey. Macam tu. Lepas tu kalau kat sini saya tulis ama-ama kan zorof makan mansub kan. Tapi kalau kau nak tulis mabni pun boleh juga. Sebab zorof ni dia takkan berubah baris dia. Ama-ama lah sampai kiamat. Tak ada orang baca amami, amamu, tak ada. Lepas tu kalau waro'a belakangan waro'a zorof makan mabni alal fathah, tak ada orang baca waro'u, waro'i, tak ada. Dia sesa mabni. Macam tu. Kalau Ustaz ambil kat sini mansub boleh tak? Jadi lepas tu selepas amama mesti ni kan isim kan. Jadi isim kat sini Ustaz ambil madrasah. Jadi madrasah ni dia akan jadi mudhafu ilaih majrur bil kasrah. Macam tu. Lepas tu dia punya khabar dia apa? Khabar dia ama-ama madrasah. Sebab apa ama-ama madrasah? Kenapa tak ambil ama-ama saja? Sebab kalau kita translatekan jadi bahasa Melayu, dia akan jadi taman itu di depan sekolah. Jadi kalau kita kalau kita macam ambil sampai ama-ama je, dia akan jadi taman itu di depan. Depan apa? Orang kita tanya, depan apa? Macam tu lah. Dia macam tertanya-tanya. Jadi kita akan cakap depan sekolah. Okey. Macam tu. Jadi khabar dia kita akan ambil ama-ama madrasah. Jadi sebab tu Ustazah ambil kat sini, Ustazah ambil ama-ama madrasah. Lepas tu ilaih fi mahli rafa' khabar mubtada. Okey, macam tu lah. Faham tak? Ya, maksudnya amama madrasah tu khabar lil mubtada al-hafilah tu ya. Macam tu lah. Faham tak? Tapi kalau macam ada kat sini, dia kat sini ambil zorof makan kan. Kalau dia ambil huruf jar, selepas huruf jar tu dia akan jadi isim majrur. Contoh dia macam jap. Aku buat contoh ha. Jadi aku ambil okey. Contoh dia macam ni. Nampak? Tabu nampak? At-talibu fil fasli. Fil fasli. Okay. Kat sini dia takkan jadi mudhaf, takkan jadi mudhaf ilaih. Okay. Dia bukan sama macam zorof tadi. Dia akan jadi
Yang ni dia akan jadi harfu jar, lepas tu mabni alal sukun. Fi'il jawab. Macam tu. Nampak tak? Dia takkan jadi apa ni, mudhaf dan mudhaf ilaih. Dia akan jadi isim majrur. Contoh kat contoh tulis kat situ araf. Nampak? Al-kitab fi raf. Kitab itu di ra. Raf tu ra kot. Isim majrur alamat jarihi kasrah. Nampak? Dia tak tulis mudhaf dan mudhaf ilaih. Dia bukan i'rab dia bukan sama macam zaraf tadi, berbeza. Yang tu je lah beza dia. Lepas tu dia punya khabar dia mana? Fi rafi tu lah. Cuba ambil ni, nampak fi rafi tu. CB jumlah, nampak? Faham tak? Faham? Maksudnya kan kalau macam yang ada apa, harfu jar tu dia punya syibhu jumlah kena letak jar dengan majrur kan. Ya. Lepas tu kalau yang ada zaraf tu syibhu jumlah dia kena letak apa tadi, mudhaf dengan mudhafun ilaih. Okay, Itu lah. Mudhaf dia pula zaraf. Macam tu je lah. Faham tak? Faham kan? Apa? Macam tu lah. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila dah jadi macam tu. Kalau zaraf dia mesti mudhaf, zaraf makan, lepas tu i'rab dia apa pula. Lepas tu akhir kalimat tu mesti tulis wahuwa al-mudhaf. Sampai kiamat macam tu. Lepas tu perkataan seterusnya mesti mudhafu ilaih. Sama juga macam yang ni. Kalau harfu jar, selepas dia mesti isim majrur. Tak boleh tulis isim saja. Macam tu. Salah. Dia mesti tulis isim majrur. Siapa ni? Lobian. Ada. Tak kenal. Faham kan? Keluarga ni anak seorang. Ya aku tahu 20 aku Dah. tak orang tamu lah. Aku tak jauh tak. Babi bodoh tengok konten macam ni sial. Okey. Dah. Dah boleh ni kot. Mana ni? Wafak iluh tu lah. Yang ni lah. Nampak wafak iluh tu lah. Wajib. Wajib. Sebab kat sini dia ada penambahan huruf. Nampak? Ya dengan wawu tu. Ya. Ya dengan wawu tu. Okay, macam ni kita nak tahu dia fi'il mudhari'. Dia ada penambahan huruf ya ni. Bukan wawu ni. Dia ada ya ni. Okay. Dah ada soalan tak? Tak ada kot. Okay. Lepas tu selepas korban ni tajuk apa? Sekejap. Anjir. Beli keyboard ni man. Dah. Keyboard. Ya. Baik, first virus. Diam. Baik, first virus. Tak boleh. Tak boleh. Ha? Jangan kena. Apa? Kan lagi ada job C nak. Ada.
Lo. Oh yeah. Kebun tu mana tahu. Nampak? Esok dia kelak apa Siapa? Atuk kan dia kelas. Ni yang handphone dah lah. Tak pergi pakai. Betul apa Fazia beli? Belajar hantar jam tu. Ya. Baca. Betul? Tapi tak. Tu lah. Tinggal nak belajar kau. Tu kawan dia boleh ha. Asal waktu Yang jumlah friend ya tu tak ya ke apa? Sekejap. Yang macam mana? Bulan akhirat. yang sering lagi. Aku dah lah jenis bangun juga kan. Apa jumlah ni ah, jumlah isinya. Ni kau nak terang tak? Kalau ni kalau saya cerita ni jumlah fi'liyah ni apa ni ayat tu dimulakan dengan fi'il. Nampak? Kita kat situ dia letak la'ibah. Nak terang ke esok? Tak tahu dia lah. Boleh lah. Boleh ke kau boleh go lagi ke? Kalau tak go sambung lah nanti. Sekejap, aku tak tajuk. Tajuk ni jumlah fi'liyah kan. Jumlah fi'liyah. Aku boleh go takut ni lah. Susah cakap ni. Aku boleh go lah. Tak tahu lah hampa boleh tak ni. Sebab ni kan malam kan. Takut ada yang apa ni otak tepu lah apa lah. Boleh go ke? Boleh je. Kan aku boleh je kan. Lain tak tahu lah. Boleh je. Yang lain? Boleh je. Ha? Tu Amira ada soalan. Macam mana nak tanya? Macam mana nak beza i'rab antara jumlah fi'liyah dengan khabar jumlah fi'liyah? Okay. First kita kena tahu khabar ni dia bukan duduk di awal kalimat. Okay. Jumlah fi'liyah ni pula fi'il tu duduk di awal kalimat. Oh itu. Sekejap. Aku buat contoh. Okay. Ini contoh dia. Nampak? Okay. At-talibu yashrubu al-ma'. Ini khabar. Sebab dia duduk di belakang mubtada. Ni mubtada. Ni mubtada. Ni khabar. Inilah khabar jumlah fi'liyah. Inilah khabar jumlah fi'liyah. Tapi kalau fi'il ni duduk di depan, jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Dia takkan jadi khabar lah, dia akan jadi fi'il. Faham tak? Tapi kan at-talibu yashrabul ma' tu tak sama dengan ni ke jumlah ismiyah? Dia jumlah ismiyah. Dia memang jumlah ismiyah sebab dia mula pada isim. Tapi macam Amira tadi, dia tanya beza khabar jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah sahaja. Ni jumlah ismiyah sebab dia mula pada isim. Ni jumlah fi'liyah sebab dia mula pada fi'il. Tu beza dia. Yalah maksudnya macam mana pula nak beza? Yang tu kan jumlah ismiyah. Lepas tu dengan apa tadi? Jumlah ismiyah dengan khabar Ayat yang first tu, yang at-talibu yashrabu al-ma' tu. Kan tadi kau cakap itu khabar fi'liyah kan? Tapi dalam masa yang sama bukan ke dia macam lebih kurang dengan jumlah ismiyah. So macam mana nak beza? Apa?
Faham tak? Lebih kurang dengan jumlah ismiyah. Bukan ke kalau jumlah ismiyah dia punya isim kat depan? Mana ada? Tak Bukanlah. Bukan okey. Jumlah ismiyah isim kat depan. Jumlah fi'liyah fi'il kat depan. Tu beza dia. Nampak? Ni jumlah ismiyah. Tu suruh sajaan. Ni jumlah ismiyah sebab isim. Ni at-talibu ni isim. Alif lam. Alif lam ni di antara salah satu alamat isim. No. Ni pula fi'il. Ya. Tak sama lah. Sekejap. Bukan. Maksudnya, kan yang tadi kau cakap at-talibu yashrabu al-ma' tu khobar jumlah fi'liyah tapi dalam masa yang sama kan dia macam bentuk jumlah ismiyah. Kau harus tengok kau main. Faham. Dia adalah bentuk ismiyah. Tapi dia macam khobar tu. Maksudnya predikat dia tu. Ya. Oh, biarlah satu cuma beza. Tapi kalau macam contoh lah jumpa soalan dalam exam, macam mana kita nak tahu itu jumlah ismiyah ke itu khobar jumlah fi'liyah? Faham tak? Aku tak tahu lah nak tanya macam mana. Okay, aku faham. Maksud dia macam, macam mana kita nak tahu dia tu ialah khobar jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah yang tu. Macam tu. Khobar jumlah fi'liyah dia ada isim depan dia tu. Khobar jumlah fi'l. Kau yang mula dulu. Kau dah ni transfer ni. Banyak tu. Abang jawab lama tu. Tak lah. Sebelum aku dah kerja pun berduit ke. Ikut dia Pak Aidil ikut. Tak dah. Ni kau ibu. Bodoh man. Tak tahu bodoh. Mantap. Okey, nampak? Balik tak balik dia. Berapa? Kalau khobar jumlah fi'liyah, depan fi'il ni mesti ada isim. Nampak? Macam tu kan? Maksud orang kan? Sekali. Kalau khobar jumlah fi'liyah, khobar dia tu, khobar. Kenapa aku cakap dia jumlah fi'liyah? Sebab ni fi'il. Yashrabu. Sedang minum. Pelajar itu sedang minum. And yashrabu ni fi'il. Dan dia khobar jumlah fi'liyah. Sebab apa dia khobar? Sebab talibu ni mubtada'. Jadi selepas mubtada' mesti ada khobar. Selepas subjek mesti ada predikat. Jadi predikat dia yang ni. Yashrabu ni. Faham tak? Kalau untuk khobar jumlah ni untuk khobar jumlah fi'liyah. Tak ada. Apa? Dia tak. Kalau khobar jumlah khobar lagi. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il tu di depan dan isim selepas ni jadi fa'il. Ni akan jadi fa'il. Tu beza dia. Nampak? At-talibu ni dia akan jadi mubtada'. At-talibu ni akan jadi mubtada'. Yashrabu ni akan jadi khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah, yashrabu ni jadi fi'il. At-talibu ni jadi fa'il. Dia terbalik je. Lepas tu dia tukar. Tapi daripada segi i'rab pun sama. I'rab tu daripada mubtada' kau tukar jadi fa'il. Macam tu ke? Sekejap. Macam mana? Yang first tadi, at-talibu yashrabul ma' tu, itu khabar
jumlah fi'liyah kan. Dalam masa yang sama atau yashrabul ma' tu bukan pattern jumlah ismiyah juga ke? Jumlah ismiyah Macam mana kita nak tahu? Contohlah kalau macam keluar dalam examen, macam mana kita nak tahu itu jumlah ismiyah ke ataupun khabar jumlah fi'liyah? Ke memang khabar jumlah fi'liyah je memang akan sama dengan jumlah ismiyah? Ke macam mana? Macam tu lah. Faham. Okay. Itulah. Kalau dia khabar jumlah fi'liyah, maksud dia permulaan ayat dia tu mesti jumlah ismiyah. Okay, faham. Ya Allah, berilah mereka faham. Okay, jadi kau try bagi misal jumlah ismiyah biasa je. Lepas tu kau bezakan dengan khabar jumlah fi'liyah. Okay, ni jumlah ismiyah kan. Jumlah ismiyah biasa. Ayat lain lah, ayat lain maksudnya. Ayat lain, sekejap aku bagi ayat lain. Ayat lain. Okay, aku bagi ni Ar-rijalu yal'abu al-qura. Senang. Okay. Nampak tak? Al-muallimu ni semua ni jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Semua ni jumlah ismiyah daripada al-muallimu sampai at-talibu ni jumlah ismiyah. Sebab apa dia jumlah ismiyah? Sebab permulaan ayat dia, pembuka ayat dia isim. Ni muallimu ni isim. Kan? Bila aku cakap pembuka ayat dia, pembuka dan dia isim, dia akan jadi mubtada. Jumlah ismiyah semua ni. Al-muallimu sampai talibu ni. Al-muallimu ni dia akan jadi mubtada sebab dia di depan ayat. Dan yadrusu ni pula dia akan jadi khabar jumlah fi'liyah. Sebab yadrusu ni dia duduk di perkataan yang kedua. Faham tak? Dan muallimu ni perkataan yang pertama. Jadi yadrusu ni perkataan yang kedua. Bila yadrusu ni duduk di perkataan, bila fi'il tu duduk di perkataan yang kedua, dia akan jadi khabar jumlah fi'liyah. Faham tak? Kita bukan kata okey, dia ni jumlah fi'liyah kan, sebab kita sebut khabar jumlah fi'liyah. Jadi dia jumlah fi'liyah lah kan. Kenapa dia jumlah ismiyah? Tak, dia tak tengok tu. Jumlah ismiyah ni maksud dia permulaan ayat tu isim. Dan apa dimasukkan dengan khabar jumlah ismiyah? Apa dimasukkan dengan khabar jumlah fi'liyah? Khabar jumlah fi'liyah tu, khabar itu mesti jumlah fi'liyah. Ni jumlah fi'liyah ni. Sebab apa dia jumlah fi'liyah? Sebab ya ni dah domir. Faham tak? Jadi maksud dia kat sini, kalau kita macam orang kata macam kalau kita tengok dalam ni mata luaran, kalau kita tengok dalam sikit dia akan jadi macam ni. Al-mu'allimu ni dia punya ni yang apa orang kata macam kita tak pisahkan ya tu. Bila kita pisahkan dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Nampak. Jadi dia akan jadi jumlah fi'liyah. Sebab apa? Dia ada domir kat sini, dia ada domir kat sini, dia ada fa'il. Dia ada fi'il. Dia ada fa'il. Jadi dia akan jadi jumlah. Faham kan? Faham. Itu dah dimasukkan dengan jumlah fi'liyah. Sebab ni dah jumlah dah. Sebenarnya dah jumlah dah semua ni. Tapi dia buat macam ni. Nampak? Dia jadi yadrusu. Dia asal dia huwa yadrusu. Tapi dia sambungkan domain ni. Dia akan buang lah. Sebab ya ni dia dah masukkan huwa.
Domain yang ni dah makna dia sebenarnya huwa. Jadi tak payah ulang benda tu 2 kali. Dia buang huwa ni, dia akan jadi yadrusu. Itulah jumlah dia. Kalau dia tulis macam ni atau muallimu huwa, dia akan jadi jumlah ismiyah sebab dia domain, sebab tu dia buang. Jumlah ismiyah ni dia ada domain, dia bukan ada domain, dia ada domain. Tu lah senang. Ni contoh, ni salah satu contoh lah huwa domain dia. Ya tu pun domain kak. Tapi jumlah ismiyah tu, khabar jumlah ismiyah, khabar dia tu mesti isim. Tapi sekarang ni khabar tu fi'il. Nampak? Faham tak? Contoh dia cakap, okay, kalau kita translatekan, pelajar itu sedang mengajar. Pelajar itu sedang mengajar pelajar pula. Guru itu sedang mengajar pelajar itu. Macam tu lah. Guru itu sedang mengajar pelajar. Okay, jadi sedang mengajar tu kan fi'il. Ni, fi'il lah kan. Jadi dia akan jadi khabar jumlah fi'liyah. Sebab apa jumlah fi'liyah? Sebab asal dia huwa yadrusu. Tapi dia buang huwa tu, dia ganti dengan yadrusu. Dia singkatkan. Faham kan? Kenapa tak jadi jumlah ismiyah? Kenapa tak jadi jumlah ismiyah? Sebab tak ada isim kat sini. Mana ada isim? Ni, ya ni bukan isim, ya ni domir. Faham kan? Faham. Okay, itulah beza dia di antara jumlah apa ni? Apa tadi lah? Soalan dia. Jumlah fi'liyah dengan khabar jumlah fi'liyah. Itulah beza dia. Jumlah fi'liyah, fi'il di depan. Dan kalau khabar jumlah fi'liyah, khabar tu di belakang. Dan dia ada mubtada. Nampak kan? Lepas tu jumlah dia kat mana? Ya ni. Ya ni lah jumlah dia. Faham kan? So tak ada beza macam mana? Ni macam ni. Okay, aku tulis yang baru punya. Yang baru. Okay. Okay, ni jumlah apa? Fi'liyah. Okay, jumlah fi'liyah kan. Kalau ni? Ni apa? Jumlah apa? Ismiyah. Khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Macam tu je lah. Okay, dia jumlah ismiyah tapi khabar dia jumlah fi'liyah. Lepas tu lagi satu. Lagi satu korang tengok. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il tu nampak? Dia mufrad. La'ibah. Kan? 3 huruf lah. Maksud 3 huruf ni dia mufrad. Tapi kalau pergi kepada khabar jumlah fi'liyah, dia ikut mubtada dia. Kalau mubtada dia jamak, kan? Mubtada dia jamak, fi'il dia pun kena jamak. Ni mufrad. Ni jamak. Nampak tak beza dia? Nampak? Itulah beza dia. Jumlah fi'liyah dengan khabar jumlah fi'liyah. Okay. Dan itulah jumlah fi'liyah dia. Jumlah fi'liyah nak i'rab dia.
Dia ikut fi'il tu. Okay, contoh dia macam kat sini aku ambil la'ibah kan. La'ibah dia akan jadi la'ibah fi'il madhi. Dia akan jadi macam tu. La'ibah fi'lu madhi mabni 'ala al-fathah. Lepas tu tulab dia akan jadi apa? Tulab tu dia akan jadi fa'il. Tulab tu dia akan erok jadi macam tu. Fa'il marfu' bi dhammah. Okey, sedangkan kalau khabar tadi kita erok at-talib tu, ni at-tulab ni dia akan jadi mubtada. Tapi kalau dia jumlah fi'liyah atau at-tulab ni dia akan jadi fa'il. Tu beza dia. Baik, beza dia. Lepas tu Qur'an ni apa? Qur'an ni macam tadi ya, maf'ulul bih. Sebab apa? Sebab dia dah ada apa ni? Fi'il, fa'il, maf'ulul bih. Sama gak yang ni, dia dah ada ni mubtada tapi kita macam apa, macam umpamakan dia fa'il, fi'il, maf'ulul bih. Faham kan? Macam tu lah. I'rab. Kalau ni kalau untuk fi'il madhi untuk fi'il madhi dia mabni 'ala fathah. Kalau untuk fi'il mudhari' macam tadi aku buat tu, dia macam ni, fi'il mudhari'. Lepas tu marfu' bi subutin nun, ikut lah. Kalau dia apa? Kalau dia tak ada nun dia akan jadi macam tu, dia macam aku buat kat sini contoh dia. Ni kat sini aku tak ambil fi'il madhi, aku ambil fi'il mudhari', tapi tak ada waw nun kat sini. Tak ada waw nun kat situ. Macam nak tahu dia fi'il mudhari'? Ni ada penambahan huruf depan tu. Ada ya. Jadi kita akan i'rabkan dia akan jadi ya abu fa'il. Sebabkan dia ada penambahan huruf, dia akan jadi fi'il mudhari'. Dan dia tak ada apa ni? Waw nun kan? Dia tak ada waw nun, dia akan jadi fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Macam tu. Serius lain pun. Dia akan jadi macam tu. Nampak kan? Nampak. Okay. Itulah jumlah fi'liyah. Jumlah tu dimulakan dengan fi'il. Jumlah ismiyah, jumlah tu dimulakan dengan isim. Macam tu je lah. Habis. Jumlah fi'liyah pun dah habis. Tengok bawah tajuk seterusnya. Kau faham kan jumlah fi'liyah? Faham. Kan dapat kan beza kan jumlah fi'liyah dengan khabar jumlah fi'liyah. Dapat. Okey. Tajuk seterusnya yang apa tadi? Kalau jumlah ismiyah tak payah. Jumlah ismiyah Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tu tak payah. Tak payah sebab kalau kau orang dia macam hampir sama. So next tajuk naibul fa'il lah. Naib fa'il nanti ya esok. Sebab dia macam rumit sikit. Dia macam pening sikit lah. Tapi kata kunci kat naib fa'il ni korang kena hafal dia punya kaedah dia. Tu je.
kaedah dia kalau untuk fi'il mudhari' dia macam mana, dia daripada kataba jadi kutiba. Kalau apa untuk fi'il mudhari' daripada yashrabu jadi yushrabu, macam tu. Kawan kena hafal. Okay. Hafal dia contoh. Kalau untuk fi'il 5 huruf macam mana, kalau untuk masdar macam mana, apa benda macam tu lah. Dia ada dia punya kaedah dia. Kena hafal semua lah. Banyak. Tak ingat dia ada 6 ke 5 kaedah dia. Untuk fi'il yang bermula pada huruf ta, untuk fi'il yang ada huruf ilah ni alif wawiyah. Macam ba'a kan. Kalau dia jadi naib fa'il macam mana? Macam tu lah. Banyak Yang kaedah dekat apa? Fi'il madi, mudhari' dengan amar tu pun kena hafal juga ke? Yang banyak-banyak. Kalau untuk apa ni naib fa'il kan, hafal dia. Dan silap aku dia ada tak banyak pun, dia ada 5 ke 6 Cuma ayat dia tu panjang. Contoh dia macam apa fi'il madhi kan, daripada kataba jadi kutiba kan. Dia kan kaedah dia sebut macam ni, toma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Macam tu. Okay. Lepas tu kalau fi'il yang bermula pada huruf ta, contoh dia ta'awanu, dia jadi dhamma awaluhu wa sulisu wa kusra ma qabla akhiruhu. Dia macam tu, aku tak ingat. Sebab aku pun naib fa'il ni pun aku faham dia dekat ni apa maf'ulul bih bawa pergi fa'il. Tu kan yang aku faham. Lepas tu macam mana kita nak tahu dia nak apa ni terjadi yang naib fa'il kat ayat tu, kita tengok fa'il dia. Kalau fa'il dia bertukar baris daripada kataba jadi kutiba, maksud dia kat situ dia dah, maksud dia fa'il dia tu dah dibuang, dah dihazafkan. Itulah yang aku faham. Tapi apa lah, esok aku terang. Esok ke Ahad? Ahad kan? Esok grup 2. So kita sambung Ahad lah kan? Aku boleh kalau korang macam, aku pun tak apa ni, tak banyak kerja kan. Duduk pengalaman lah. Jadi macam korang macam bosan apa semua kan, boleh lah macam Amar, boleh kot start kelas petang esok, petang ni ke malam ni ke, macam tu lah. Aku okey lah. Sebab tak banyak kerja kan. Kau kan kalau orang nak start Ahad pun okey lah. Tapi tu lah, sempat lah sebab apa ni, 8 hari bulan ni kan exam kan, 8 ke 9 lah exam BA. ML tu belakang cerita. ML tu aku main ni, apa ni, ML tengah malam boleh. tengah malam. Lagi satu aku sekarang ni malas nak main ML. Tak tahu sebab apa. Malas dah nak main ML. Demi susah nak mampus lah. Boleh je masa sama ke apa? Okey je kalau masa sama macam ni. Orang lain tak tahu lah, Syafiqah ke Amira ke. Nak Ifa'in ni aku syorkan korang belajar ni petang lah. Petang. Sebab dia macam pening sikit lah. Maksudnya lepas Zohor macam tu ke? Ke Lepas asal boleh tak? Pasal lepas Rapat dah. nasib baik. Ya juga buat petang tu sebab Amira malam tak free esok. Petang Petang lepas asar 5 lah, pukul 5 macam tu. 5. Boleh tak? Okay, dah kan? okay. Dah dah. Dah kot. Dah lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Amar.